Sekarang saya jemput Yang Berhormat Jelebu, 15 minit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan ahli Dewan dan juga ruling yang dibuat oleh Timbalan Speaker semalam. Atas pandangan ahli Dewan dan ruling itu, maka hari ini Timbalan Menteri Keuangan payah besar bersama-sama untuk mendengar hujah dan bahas ahli Dewan Rakyat. Datuk Speaker, pertamanya saya nak mengucapkan Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 ini. Saya nak ucapkan tahniah terlebih dahulu kepada Yang Berhormat Menteri Keuangan telah menjadi senator yang pertama untuk membentangkan belanjawan di Dewan Yang Mulia ini, dan saya sahkan bahawa pembentangan Yang Berhormat Menteri Keuangan itu adalah merupakan pembentangan yang sangat baik. Sepanjang hujung minggu ini, Datuk Yang di-Pertua, saya mengambil masa berjumpa dengan rakyat, melihat respon rakyat tentang belanjawan yang dibentangkan. Tentunya adanya pandangan dan respon serta reaksi yang positif dan juga negatif. Saya sangat mengharapkan supaya pihak kerajaan mengambil usaha untuk mengambil kira juga cadangan dan pandangan terhadap penambahbaikan tentang belanjawan yang telah dibentangkan di dalam rumusan dan penggulungan yang akan dibuat oleh Yang Berhormat Menteri. Belanjawan kali ini seperti semua sedar bahawa merupakan belanjawan yang terbesar dalam sejarah negara. 322.5 bilion yang merangkumi 236.5 dan 69 bilion campur 17 bilion di bawah kumpulan wang COVID adalah merupakan kesemuanya seperti pandangan Langkawi merupakan belanjawan untuk rakyat yang harus diterjemahkan secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam konsep asas ekonomi Datuk Yang di-Pertua, antara perkara yang menjadi tulang belakang atau asas kekukuhan ekonomi sesebuah negara itu tidak lain dan tidak bukan adalah kestabilan politik. Tidak ada satu negara yang membangun dalam dunia ini, Datuk Yang di-Pertua, yang politiknya tidak stabil, yang negaranya bergolak, yang pemimpinnya sering berbalah tetapi stabil dalam soal ekonomi. Malaysia kini berada di dalam gelombang ketiga pandemik COVID-19. Setakat 10 November 2020, Malaysia telah mencatatkan kumulatif kes positif sebanyak 42.050 kes, 300 kes kematian, 30,304 kes sembuh dan berbaki 11,446 kes aktif dalam rawatan. Dompet rakyat semakin tipis, perniagaan semakin merudum, ekonomi negara semakin teruk. Namun begitu, senario politik Malaysia tetap tidak pernah sunyi. Bahkan ada saja perkembangan terbaru dari hari ke hari dan menimbulkan pelbagai respon dan juga spekulasi di kalangan rakyat. Spekulasi yang dicetuskan oleh beberapa pihak sejak akhir-akhir ini, Datuk Yang di-Pertua, telah menimbulkan ketidaktentuan dalam pasaran saham negara sehingga menyaksikan saham KLCI menurun sebanyak 9.3 mata, yakni daripada 1,505.78 kepada 1,496.48 mata. Saya ingin menyebutkan beberapa contoh senario politik negara dalam tempoh beberapa tahun ini yang telah memberi kesan kepada turun naik pasaran saham negara. 24 Februari, Langkawi dengan izin telah mengumumkan peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri yang membuatkan Perkhidmatan Nasional telah menubuhkan kerajaan, sekaligus menyaksikan penurunan saham KLCI sebanyak 41.14 mata. 29 Februari, Paguh mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang ke-8, telah menyaksikan peningkatan KLCI sebanyak 23.05 mata dan seterusnya meningkat 3 hari berturut-turut, Datuk Yang di-Pertua. Jika dilihat perbandingan saham KLCI sewaktu pentadbiran Barisan Nasional pada Mei 2020
iaitu sehari sebelum pilihan raya umum ke-14 diadakan, saham KLCI berada pada paras 1,846.51 mata. Namun begitu, setelah kerajaan diambil alih oleh Pakatan Harapan dan pelbagai ketidaktentuan, krisis dalaman kerajaan, perbalahan di kalangan pemimpin untuk perebutan jawatan yang berlaku di dalam kerajaan pada ketika itu, dalam tempoh tidak sampai 2 tahun kita dapat menyaksikan saham KLCI telah turun sebanyak 356.5 mata pada 23 Februari tahun 2020. Jika ada yang mengatakan kejatuhan nilai saham ini adalah berpunca daripada COVID-19, dengan jelas di sini bahawa sebelum COVID-19 menyerang dunia sekalipun, pasaran saham Malaysia telah jatuh akibat pelbagai ketidaktentuan politik yang berlaku di dalam negara kita. Ianya adalah berbalik kepada asas ekonomi seperti yang saya sebut awal tadi. Kestabilan politik amat penting di dalam menarik pelabur asing untuk melabur dalam negara. Tidak ada mana-mana pelabur yang merisikokan pelaburan mereka di dalam negara yang kerajaannya boleh tumbang pada bila-bila masa. Lihat saja Datuk Indah Petua bagaimana senario politik negara seperti yang saya sebutkan tadi boleh memberi kesan kepada prestasi Bursa Malaysia. Ini jelas menunjukkan kestabilan politik, kestabilan sesebuah kerajaan bukanlah sesuatu perkara yang boleh kita ambil ringan dan dipandang remeh. Akan tetapi di dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, pada ketika ini pilihan raya bukanlah satu pilihan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ketidaktentuan politik ini. Tidak ada guna jika kerajaan membentangkan satu belanjawan bernilai ratusan bilion jika keadaan politik negara masih tidak boleh distabilkan. Oleh itu, Datuk Yang Dipertua, saya menyeru dan minta sangat kepada kerajaan, khususnya Yang Amat Berhormat Paguh, segera cari satu penyelesaian konkret bagi mencari penyelesaian untuk segala masalah yang timbul pada hari ini. Ianya selaras dengan titah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong yang berkendakan satu rekonsiliasi politik, rekonsiliasi nasional yang diwujudkan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan ketidaktentuan ini. Apabila saya ingin menyentuh Datuk Yang Pertua tentang keadaan ekonomi dan keuangan negara, saya suka menyebut bahawa beberapa angka yang berkenaan yang disebutkan oleh beberapa ahli dewan juga berkaitan dengan ekonomi di Malaysia tentang sasaran perkembangan kadar 65% sehingga 7.5%, berpandukan angka yang diberi berpandukan kepada Bank Dunia, Tabung Kewangan Antarabangsa, Bank Pembangunan Asia. KDNK Malaysia menyusut 17.1% pada suku pertama 2020. Prestasi suku tahun pertama 2020 merupakan KDNK yang terendah yang pernah direkodkan sejak suku tahun keempat. Kadar pengangguran hasil daripada itu, Datuk Yang Pertua, kadar pengangguran di Malaysia setakat Ogos 2020 742,000. Peratus guna tenaga buruh setakat Ogos 2020 90 kurang daripada 95.3%. Apa yang jelas di sini ialah keadaan ekonomi Malaysia sangat terkesan daripada keadaan yang saya sebut dan serangan COVID-19 pada hari ini. Dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, turunnya kuasa beli di kalangan pengguna, kehilangan punca pendapatan, aliran dana asing, pelbagai lagi faktor yang akhirnya memberi kesan kepada poket rakyat. Datuk Yang di-Pertua, sebab itu belanjawan 2021 ini ditunggu oleh rakyat. Bukan hanya kerana belanjawan ini adalah belanjawan pertama Kerajaan Perikatan Nasional, tetapi ia juga adalah belanjawan di masa rakyat yang sangat terkesan dan tersepit dalam soal ekonomi. Dalam tempoh beberapa minggu, Datuk Yang Di-Pertua, sebelum pembentangan bajet 2021, dua perkara penting yang disebut oleh rakyat. Pertama, tentang pelanjutan moratorium, dan yang kedua tentang pengeluaran akaun 1 KWSP. Saya yakin pihak kementerian telah menerima pelbagai pandangan. Pihak kementerian telah menerima pelbagai pandangan daripada rakyat, kebanyakan daripada ahli Dewan Rakyat. Alhamdulillah, dua perkara disebut dalam belanjawan.
Cumanya Datuk Yang di-Pertua, dalam soal moratorium, kerajaan mengumumkan bahawa moratorium ini disambung kepada golongan sasar iaitu peminjam kategori B40 yang merupakan penerima bantuan prihatin, bantuan sara hidup dan kepada perusahaan mikro. Bagi peminjam dari golongan M40 pula, peminjam M40 perlu membuat pengisytiharan kendiri untuk membolehkan mereka melanjutkan moratorium ini. Ini adalah merupakan satu perkara yang begitu subjektif yang saya fikir bahawa kalau itu dapat ditambah baik, maka M40 akan mendapat manfaat daripada itu. Syarat yang dilihat kurang disenangi oleh golongan M40 atau T20 ini, Datuk Betul, harus diambil berat dan diberi perhatian penuh oleh kerajaan. Saya ingin mengambil contoh, Datuk Betul, golongan M40 kepada pengusaha kantin-kantin sekolah umpamanya. Sekolah di lockdown, sekolah tutup beberapa bulan dari masa satu bulan daripada satu tempoh kepada satu tempoh yang lain. Mereka mempunyai terbeban dengan golongan pekerja yang digaji oleh mereka dengan modal yang besar yang mereka gunakan. Sedangkan kerajaan tidak memberi apa-apa subsidi bantuan kepada golongan ini, dan saya fikir hampir 10,000 pengusaha kantin di seluruh negara yang kita khawatir untuk gulung tikar hasil daripada tekanan COVID-19 ini. Ini adalah antara contoh dan perkara yang harus diberi perhatian, golongan yang harus diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Datuk Yang di-Pertua, jika keadaan ataupun keadaan COVID ini berterusan ataupun kawasan-kawasan PD serta beberapa kawasan di Sabah umpamanya, bukan saja golongan B40, M40 serta T20 juga terkesan dan tidak dapat menjalankan aktiviti dan perniagaan mereka. Dan saya sangat khawatir, Datuk Yang di-Pertua, B40 akan menjadi B50, M40 akan jadi M30 ataupun N20 dan T20 hampir pupus dalam senarai yang saya maksudkan. Datuk Yang di-Pertua, satu perkara, minta maaf, kejap jemput, saya bagi habis sekejap lagi. Satu perkara yang merisaukan saya, tekanan ekonomi, tekanan perniagaan, tekanan yang dialami oleh semua golongan rakyat, Melayu, Cina, India dan semua masyarakat lain, Datuk Yang di-Pertua. Akhirnya siapa pihak yang untung? Alung, Datuk Yang di-Pertua. Alung. Saya nak baca untuk rekod Dewan. Statistik 2019 sehingga 15 Oktober 2037, kertas kesihatan telah dibuka membabitkan kes Alung dengan jumlah pinjaman 42.43 juta. Daripada jumlah itu, 1,220 kes dilaporkan tahun lalu dengan nilai pinjaman 18.1 juta. Dan 817 kertas kesihatan lagi dibuka dalam tempoh 10 bulan tahun ini. Maknanya mula tahun ini dan sampai bulan 10 dengan nilai 24.33 juta. Kerana kerana kita tak boleh salahkan mereka berjumpa dengan bapa angkat Alung ini. Kerana mereka mengalami tekanan hidup yang sangat hebat, Datuk Yang di-Pertua. Saya jumpa dengan salah seorang daripada pengawal keselamatan yang bersara daripada jawatan mereka jadi pengawal keselamatan sementara. Dia minta apa kepada saya? Yang berhormat, saya minta tolong bagi tahu kerajaan, bagilah kami ini moratorium ataupun EPF yang 10,000 ini, 500 tak selesai masalah. Tadi Yang Berhormat Ulu Rajang bagi tahu daripada satu tempat ke satu tempat nak keluar 500, kos perjalanan saja sudah makan RM300, RM200. Perlu apa yang mereka boleh buat dengan 10 tahun atau dengan 10,000 itu? Mereka boleh mulakan perniagaan online. Mereka boleh memulakan perniagaan yang berjual burger yang boleh penetrate dengan izin income simple untuk keluarga mereka, Datuk Yang Betul. Jadi ini yang harus kita beri dan juga beri penumpuan kepada mereka. Selain daripada itu, Datuk Yang Betul, saya nak cadangkan juga kerajaan buat satu dasar tentang moratorium bukan saja kepada pinjaman bank tetapi pada penyewaan premis peniaga. JLC, JLIC, kita ada RISDA, kita ada PUNB, kita ada PNB, kita ada pelbagai JLC lagi. Semua berubah, Datuk Yang Betul. Premis bagi 3 bulan free of charge sewa kerana COVID. Kenapa tidak kerajaan selaraskan UDA spend 18 juta untuk bantu semua peniaga-peniaga yang menyewa premis peniaga di bawah JLC UDA, Datuk Yang Betul. Kita boleh buat contoh, bagi tahu kepada semua JLC, buat satu dasar. Setahun, tahun pertama ataupun selagi COVID tidak selesai, maka JLC mesti pikul dan sambut saranan dan cadangan daripada pihak kerajaan untuk bahagi bantuan pengecualian sewa ataupun diskaun dan sebagainya. Jemput.
Terima kasih Jelebu. Adakah Jelebu bersetuju bahawa inilah masanya pihak bank, institusi keuangan berkorban pula? Kerana sebelum ini mereka ini beruntung berbilion ringgit. Inilah masanya berkorban dan memberi moratorium ini dengan kadar 6 bulan. Bukan seperti yang diumumkan oleh Menteri tempoh hari, 3 bulan moratorium tu, dan kemudian untuk yang separuh adalah bayaran separuh adalah 6 bulan. Mohon supaya ianya dapat dipertimbang oleh Menteri. Masuk dah ucapan saya Datuk. Boleh saya rumus Datuk betul? Kerana masa dah habis saya nak rumus. Datuk Yang Pertua, kita ada 2,000 kaki tangan kontrak KKM yang diumumkan oleh pihak kementerian. Saya nak minta tolong Datuk Yang Pertua, pihak kementerian, pihak kerajaan pastikan 2,000 kaki tangan kontrak ini bila lepas pandemik, bila lepas COVID, serap mereka kepada kaki tangan tetap kerajaan. Mereka berkorban demi negara dalam soal nyawa, dalam soal masa, dalam soal keluarga. Bila kita selamat daripada COVID, kita tendang mereka. Not fair dengan izin Datuk Yang Pertua. Serap mereka kepada jawatan tetap. Datuk Yang Pertua, penutup kepada penyampaian saya akan sampaikan ke semua teks yang tidak sempat ini kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk diambil berat dan dijawab dan penggolongan Menteri. Saya nak tutup Datuk Yang Pertua. Saya mengharapkan agar kesemua perkara yang telah saya sebutkan pada hari ini dan oleh ahli Dewan Rakyat yang lain mendapat pertimbangan yang sewajar daripada pihak kerajaan. Ketepikan dahulu secara total soal perbezaan politik dan ideologi. Ini masanya untuk kita mencari titik persamaan dan berganding bahu dengan berperang dengan ketidakstabilan ekonomi akibat daripada pandemik ini. Tahukan tangan-tangan kuasa yang berada di dalam negara kita demi kepentingan dan kebajikan rakyat. Saya harap itu berlaku. Semoga kita beroleh keberjayaan dan Malaysia kembali pulih seperti sedia kala. Saya zahirkan Datuk Yang Pertua, sebelum saya zahirkan sokongan ini, saya harap supaya pihak kerajaan mengambil berat kepada 2 isu utama, yakni tentang moratorium diperluaskan semua agensi, tekun, AIM, pusat kredit, bank kredit, tentang KWSP, buat once for all. Ini bukan keputusan besar, ini keputusan yang kecil, lebih besar dan lebih banyak daripada itu kerajaan boleh penuhi, boleh tunaikan demi kepentingan rakyat. Apatah lagi 2 isu yang tentunya tidak memberi bebanan ekonomi yang terlalu besar kepada pihak kerajaan. Dan akhir sekali Datuk Yang Pertua, ini semua adalah merupakan tidak lain dan tidak bukan demi negara dan kestabilan politik, ekonomi, dan yang penting sekali ialah demi kebajikan dan kesejahteraan rakyat di dalam negara yang sudah lama merdeka ini Datuk Yang Pertua. Saya ucapkan terima kasih. Saya dengan ini menyokong rang Undang-Undang Perbekalan 2021. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih dan tahniah pada Jelebu berkobar-kobar.